Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak sampai 24 jam penamaan calon, papan iklan Anwar ditoreh dan dikoyak. Sungguh tega mereka melakukannya, sungguh tak bermaruah mereka melakukannya, dan amat tidak berfikiran waras mereka melakukannya. Pada pendapat saya sebagai penganalisis politik bebas, saya ingin mengatakan bahawa sesiapapun tidak berhak mengoyakkan sesiapapun punya iklan atau papan spanduk. Tak pedulilah itu siapa, parti mananya, kita harus bersikap manusia yang normal. Hanya orang yang gila yang sanggup melakukan perbuatan hianat seperti ini. Pada pendapat saya, orang yang melakukan seperti ini adalah orang yang punya akhlak senteng, yang boleh kata dah gila. Bukan saja kepada spanduk Anwar Ibrahim yang dikoyakkan, tetapi sesiapa spanduk punya spanduk pun tidak boleh dikhianati. Sesiapapun penyokong itu tidak boleh menghalalkan niat cara melakukan hal tersebut. Tidak sampai 24 jam selepas penamaan calon semalam, papan iklan memaparkan gambar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipasang di tepi jalan rosak dikerjakan individu tidak bertanggung jawab. Harapan Daily mendapati papan iklan yang diletakkan di Jalan Bukit Mewah Kajang, Selangor itu telah ditoreh sebelum dikoyakkan. Papan iklan tersebut didapati telah dikoyakkan pada jam 8.30 pagi tadi. Tidak dapat dipastikan ini angkara siapa dan tujuan individu itu merosakkan bahan kempen tersebut. Namun ia jelas dilakukan individu yang tidak menyokong Anwar. Pada pendapat saya tahu ini angkara siapa. Nak tahu siapa? Ini angkara monyet. Kita boleh katakan orang yang bertindak tidak bermoral seperti ini, yang sanggup mengoyakkan tanda atau papan tanda sesiapapun yang mengikuti kempen, sesiapapun yang dikoyakkan itu, yang mengoyakkan itu ialah monyet. Orang manusia yang normal tidak mungkin akan sanggup melakukannya. Pertama, dia berasa malu pada diri sendiri kerana tiada keyakinan untuk menyokong beliau diri sendiri. Kedua, tindakan seperti itu hanya monyet yang lakukan, kerana monyet tak ada akal, tak ada fikiran. Kalau manusia, mustahil dia akan melakukannya kerana masih mempunyai akal kewarasan. Selain daripada itu, kenapa monyet yang melakukannya? Kerana monyet sahaja yang mempunyai kuku yang tajam. Jadi tak tahulah itu angkara siapa, tapi yang pastinya itu angkara bukan manusia yang waras. Budaya samseng serta provokasi ini jelas perbuatan yang tidak matang. Perkara seumpama ini bukanlah pertama kali berlaku. Pengundi maupun penyokong tidak sepatutnya melakukan tindakan tidak bertamadun hanya kerana tidak menyokong seseorang pemimpin. Jangan sampai ada yang menggelarkan parti lawan sebagai parti pengecut dan takut pada poster. Ini luar biasalah kan. Bayangkan kalau poster saja pun orang takut. Poster saja pun orang takut, itu betul-betul menakutkan. Saudara-saudara, sekian dulu untuk kali ini. Apa pendapat anda tentang orang yang bacul seperti ini, yang hanya berani melakukan perbuatan khianat seperti ini, tapi tak pula berani berkempen? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan daripada Anwar Ibrahim paling menarik sekali selepas penamaan calon. Anwar kata sibuk, sibuk dan sibuk. Siapa yang sibuk? Nah, dengar selepas ini. Habiskan pula RM38 juta. Sudahlah sibuk, habiskan lagi duit. Itu daripada Anwar Ibrahim. Ini pendedahan paling berani daripada Anwar Ibrahim yang memberitahu tentang pemimpin-pemimpin negara, bekas pemimpin negara yang sudahlah sibuk,
habiskan pula duit RM38 juta. Untuk apa? Kata Anwar Ibrahim, untuk membaiki Seri Perdana yang dah memang cantik. Itu pendedahan Anwar Ibrahim. Bayangkan sajalah saudara, sibuk menghabiskan RM38 juta untuk membaiki Seri Perdana yang dah memang cantik. Dah memang cantik dah, tapi nak habiskan pula 38 juta. Nak buat apa lagi sebenarnya? Itu persoalan Anwar Ibrahim. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menjadi Perdana Menteri telah memberikan keutamaan kepada perkara yang salah. Ini bercakap tentang prioriti. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang tahu mana keutamaan, apakah prioritinya. Kerana menghabiskan puluhan juta ringgit untuk membaik pulih Seri Perdana, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri itu berkata, kos membaiki kompleks Seri Perdana di Putrajaya itu menalan kila-kila belanja RM38 juta. Walaupun kediaman rasmi Perdana Menteri itu masih dalam keadaan cantik. Seri Perdana itu memang macam istana. Tahu tak berapa dia kos perbaiki? RM38 juta, kata Anwar Ibrahim. Sekarang diam. Di mana ustaz-ustaz pas, kata Anwar Ibrahim. Coba beritahu saya, antara orang tak cukup makan, orang tak ada kerja, orang kurang upaya OKU, orang miskin, kamu pilih RM38 juta untuk buat rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jenis manusia ini, kata Anwar Ibrahim. Bercakap bukan main, katanya ketika ceramah arus merah kuning di Subang Bestari semalam. Jelas Presiden PKR itu lagi. Beliau bersedia membawa anak-anak muda untuk melihat sendiri keadaan kompleks Seri Perdana itu jika ada yang masih tidak faham. Beliau juga berkata sangat marah. Beliau juga katanya sangat marah dengan tindakan baik pulih Seri Perdana kerana ketika itu ramai yang tengah susah. RM38 juta baiki rumah Perdana Menteri itu yang memang dah cantik. Tukar karpet RM80,000. Tukar lukisan cantik-cantik, tukar lagi. Syarikat tahulah anak pinak pun campur. Tukar lagi lampu, dah cantik, tukar lagi. Tukar-tukar dah. Bedah berapa? Kata Anwar Ibrahim. 38 juta semuanya, tambah Anwar lagi. Pada tahun 2021, tindakan Muhyiddin membaik pulih kediaman rasmi Perdana Menteri di tengah-tengah penularan COVID-19 dengan peruntukan berjumlah RM38.5 juta itu menimbulkan kemarahan ramai. Ketika itu, rakyat masih dihimpit kesusahan akibat COVID-19 dan ramai yang kehilangan pekerjaan. Muhyiddin ketika menjelaskan hal tersebut berkata, pengubahsuaian dilakukan kerana bangunan warisan kerajaan itu akan mengalami kerosakan yang lebih teruk pada masa hadapan jika tidak dibaiki dan kos membaik pulih dijangka meningkat. Beliau mempertahankan tindakannya, mengatakan ia bagi memulihkan atau memulihara bangunan milik kerajaan yang menjadi lambang institusi ketua kerajaan dan imej negara kepada keadaannya yang asal, kata beliau lagi. Saudara, sebelum kita berpisah, apa pendapat anda dengan isu kali ini? Repair Seri Perdana RM38 juta, sibuk habiskan RM38 juta baiki Seri Perdana yang dah memang cantik, dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita menghormati dan kita tabik spring kepada SPRM kerana sejak akhir-akhir ini SPRM bertindak luar biasa. Bahkan SPRM semakin hari semakin kembali ditakuti sepenuhnya oleh para pelaku jenayah. Hari ini sekali lagi SPRM menyatakan perkara yang kita tunggu-tunggu.
Dipetik daripada Harapan Daily, Azam Baki sahkan pemberian geran inisiatif kerajaan tiada unsur rasuah. Ini satu berita yang patut anda share kepada semua orang untuk menepis kononnya pemberian inisiatif kerajaan itu ialah satu unsur rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyifatkan geran berjumlah RM350,000 yang diumumkan kerajaan kepada belia Terengganu bukanlah satu bentuk rasuah. Beliau berkata, pihaknya melihat bahawa pemberian itu hadir dari kementerian di peringkat persekutuan yang merupakan inisiatif pemerintah sendiri. Ini adalah sebuah kerajaan pemerintah yang boleh melaksanakan inisiatif yang difikirkan wajar untuk rakyat, kata SPRM. Pada hemat saya, tiada masalah berhubung isu pemberian geran ini kerana ia merupakan inisiatif kerajaan, kata Azam Baki. Jadi, kalau inisiatif peruntukan yang telah diluluskan kerajaan, ia tiada unsur rasuah, katanya seperti dilapor Sinar Harian. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan pemberian geran berjumlah RM100,000 kepada Persatuan Belia Gabungan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah, selain peruntukan sebanyak RM250,000 untuk Majlis Belia Malaysia Terengganu. Sehubungan itu, diumum wakili Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi tujuan pembangunan aktiviti golongan itu di Terengganu. Pengumuman itu disampaikan Ahmad Zahid Hamidi sempena semasa Himpunan Belia Lestari Generasi Unggul sempena program Sentuhan Kasih Desa di Bandar Al-Muqtafi Bilal Shah, Terengganu. Pengumuman Zahid itu kemudiannya mengundang pelbagai kritikan kerana dia diumumkan jua lalu sehari sebelum penamaan calon berlangsung semalam. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan dan juga satu sokongan daripada SPRM yang memang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, apabila SPRM mengatakan bahawa pemberian geran inisiatif kerajaan itu tiada unsur rasuah, ramailah yang tak puas hati. Tetapi nak bagi tahu kepada anda semua, kita nak dengar siapa? Kita nak dengar SPRM atau nak dengar orang-orang yang lain? Pada pendapat saya, adalah lebih bijaksana untuk mendengar apa yang dinyatakan oleh orang yang berkuasa dan mengerti dan memahami akta SPRM. Kerana ramai juga di luar sini yang sebenarnya hanya bercakap tetapi tidak mengetahui atau tidak memahami sepenuhnya apakah akta SPRM dan bagaimana ia dilaksanakan. Jadi dengan itu, apabila Ketua Pesuruhjaya SPRM ini iaitu Tan Sri Azam Baki menyifatkan geran berjumlah RM300,000, RM350,000 yang diumumkan kerajaan adalah bukan bentuk rasuah, kita harus menghormati keputusan tersebut dan terbukti ianya memang bukan rasuah. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini dan jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kali pertama saya melihat pencalonan yang paling sedikit sekali. Dan ianya melibatkan pula presiden satu parti yang amat dikatakan besar. Bayangkan, dia ialah presiden parti tetapi ketika dalam penamaan calon dikatakan tak sampai 100 orang yang hadir menyokong beliau. Dipetik daripada negaramerdeka.com. Dalam laporan ini menulis tak sampai 100 orang yang hadir pas boikot penamaan calon presiden gerakan. Wah, ini memang hebat. Bayangkan presiden gerakan sendiri iaitu Dominic Lau. Ini bukan orang biasa. Ini presiden parti gerakan, tapi yang menyokong atau mengiringi beliau dalam perarakan penamaan calon tak sampai 100 orang. Memalukan betul, dan ini mungkin petanda presiden gerakan ini confirm akan kalah dalam PRN akan datang ini.
Sebagaimana dijangka, proses penamaan calon Perikatan Nasional PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bayan Lepas seolah-olah diboikot apabila tiada langsung kelibat pimpinan PAS yang hadir memberi sokongan kepada calon mereka, yaitu Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai. Ia dipercayai susulan konflik yang berlaku berhubung isu calon yang diputuskan Majlis Presiden PN yang menamakan Presiden gerakan itu untuk bertanding di kerusi tersebut, sehingga ada netizen, ada penganalisis politik menyebut ini ialah kesilapan terbesar Majlis Presiden PN, kesilapan terbesar pengerusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin apabila membiarkan isu ini, kata mereka. Adakah ini petunjuk bahawa ianya akan melarat dan melarat dan melarat dan melarat sehingga akan membuat kekalahan teruk kepada Perikatan Nasional? Di kerusi tersebut, Dominic bakal berdepan dengan penyandangnya Azrul Mahathir Aziz dari Pakatan Harapan. Terdahulu, Dominic yang tiba di pusat penamaan calon di Dewan Bukit Belah, Teluk Kumbar kira-kira jam 8.50 pagi ditemani kurang daripada 100 penyokongnya. Meskipun kelihatan hambar, para penyokong tetap bersemangat melaungkan Perikatan Nasional jom kali dan hidup Dominic ketika mengiringi calon berkenaan Dominic memasuki Dewan. Sementara itu, sekitar 300 penyokong Pakatan Harapan PH pula mengiringi calon mereka Azrul Mahathir Aziz sambil berselawat serta laungan Penang Elok Dah. Media sebelum ini melaporkan timbul konflik membabitkan kerusi Dun Bayan Lepas apabila PAS Dun Bayan Lepas menyuarakan ketidakpuasan hati susulan hasrat Dominic untuk bertanding di kerusi berkenaan. Mereka mengancam untuk memboikot proses penamaan calon sekiranya Dominic masih berkeras untuk bertanding di kerusi berkenaan. Meletakkan Dominic di kerusi yang majoritinya orang Melayu mengundang risiko buat PN untuk memenangi PRN selepas pencalonan presiden gerakan itu dibantah majoriti ahli PAS. Terdapat 3 dun di bawah Parlimen Balik Pulau, iaitu Bayan Lepas, Pulau Betung dan Teluk Bahang. Gerakan Pulau Pinang akan bertanding 19 kerusi daripada 40 kerusi di bawah gabungan PN, sementara PAS akan bertanding 10 kerusi, manakala Bersatu akan bertanding 11 kerusi. Pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Azrul dari Parti Amanah menang dengan majoriti 5,245 menewaskan Cikgu Rusli Hashim dari Barisan Nasional dan Zarina Sinta Madar dari PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Proklamasi orang Melayu pecat Ketua Mobilisasi Negeri Sembilan kerana tanding bebas. Wah, ini memang hebatlah kan. Belum lagi apa-apa, proklamasi Melayu telah pun memecat, memecatlah. Awal lagi belum apa-apa kuasa, belum ada apa-apa kuasa, proklamasi Melayu mula dah memecat orang. Proklamasi orang Melayu memecat Ketua Mobilisasi Negeri Sembilan Hafiz Baharudin yang bertanding di Dun Sikamat sebagai calon bebas. Kami memandang serius pendirian beliau untuk bertanding sebagai calon bebas dan menentang calon Perikatan Nasional PN, kata pengerusi jawatan kuasa Mobilisasi Proklamasi Orang Melayu Khairuddin Abu Hassan. Katanya, kumpulan itu kecewa dengan tindakan Hafiz yang tidak mematuhi arahan pengasas Proklamasi Orang Melayu Dr. Mahathir Mohamad supaya menyokong calon PN dalam PRN itu. Makna kata ada dalam kalangan ahli proklamasi Melayu yang turut tidak berpuas hati dengan ketua mereka, yaitu Dr. Mahathir Mohamad. Ini bukti bahawa ada beberapa orang yang mungkin tak setuju Mahathir bersama dengan Perikatan Nasional dan menyebabkan mereka tidak dapat bertanding dalam PRN, sehingga kan mereka sanggup bertanding menjadi calon bebas. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak setuju dengan tindakan Mahathir bersama dengan Perikatan Nasional kerana ruang untuk mereka berjuang, ruang untuk mereka meneruskan
perjuangan parti atau mau dicalonkan dalam dalam pilihan raya sudah tersekat dan akhirnya mereka sanggup menjadi calon bebas. Pada pendapat saya, soalan saya ialah, adakah ini adalah permulaannya proklamasi orang Melayu itu menuju kepada kehancuran? Kerana kalau orang kata, kalau ada satu yang mulakan, yang lain juga mungkin ada. Kalau ada seorang yang tidak bersetuju ataupun tak berpuas hati, pasti ada yang lain juga, kata mereka lagi. Khairuddin juga mengumumkan Jani Ismail kini dilantik sebagai Ketua Mobilisasi Negeri Sembilan yang baru berkuat kuasa serta-merta. Beberapa pemimpin Bersatu dan PAS termasuk Presiden Abdul Hadi Awang menandatangani proklamasi orang Melayu atas kapasiti peribadi. Menjadi persoalan netizen juga ialah sejauh mana dan setahun mana dan sampai bila Tun Mahathir Mohamad akan berkuasa di dalam proklamasi orang Melayu ini. Sehingga kan ini adalah permulaan, kata mereka ini adalah permulaan pemberontakan ahli dalam proklamasi Melayu. Kata mereka proklamasi Melayu tak sampai setahun pun dah ada orang yang memberontak menjadi calon bebas. Ini kan pula kata mereka kalau dah mencapai 2 tahun, 3 tahun, adakah tidak ada cakap-cakap yang mahu Mahathir akan digantikan atau dipecat saja daripada proklamasi orang Melayu? Jadi timbullah persoalan bila Mahathir akan dipecat, kata mereka, kerana tindakan Mahathir menyokong Perikatan Nasional sebenarnya memang serba sedikit menyebabkan ahli dalam Perikatan Nasional ahli dalam proklamasi orang Melayu tidak dapat bertanding dalam PRN kerana menyokong Perikatan Nasional. Bulan lalu, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Mahathir mengadakan pertemuan selama 2 jam bagi membincangkan kedudukan dan masa depan orang Melayu. Pertemuan itu dipercayai yang pertama antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak langkah Sheraton pada 2020 yang menumbangkan pentadbiran diterajui Mahathir. Muhyiddin kemudian menggantikan beliau sebagai Perdana Menteri. Mahathir juga menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional dan dilihat berucap di pentas PAS bersama pemimpin Bersatu dalam kempen menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri. Menjadi persoalan netizen juga ialah sejauh mana Mahathir Mohamad ini diperlukan dalam parti atau gabungan Perikatan Nasional. Ada yang bertanya, siapa yang guna siapa? Adakah Mahathir yang menggunakan PAS, menggunakan Perikatan Nasional untuk mendapatkan maruah beliau selepas kalah teruk dalam PRU15, atau adakah PAS dan Bersatulah yang sebenarnya mempergunakan Mahathir? Itu persoalan besar daripada netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita semua. Hutang Penoraka Felda, tak bolehkah Muhyiddin berkongsi pahala dengan Anwar? Dipetik daripada sahbudin.com. Selepas saling berbalas ancaman untuk menyaman dan menuntut pampasan antara satu sama lain, Muhyiddin Yassin semalam akhirnya memfailkan saman terhadap Anwar Ibrahim berhubung isu hutang Penoraka Felda. Muhyiddin memfailkan saman fitnah terhadap Anwar berikutan dakwaan Perdana Menteri bahawa kerajaan terdahulu pimpinan beliau tidak menghapuskan hutang Penoraka Felda berjumlah RM8.3 bilion seperti yang dijanjikan. Dalam pernyataan tuntutan difailkan di Mahkamah Tinggi, Muhyiddin mendakwa kenyataan Anwar membayangkan beliau berbohong mengenai penghapusan hutang Penoraka Felda itu. Pengerusi Perikatan Nasional itu menuntut RM400 juta secara keseluruhannya untuk ganti rugi teladan dan teruk serta jumlah yang tidak ditentukan untuk ganti rugi am. Muhyiddin juga mahu Anwar mengeluarkan kenyataan-kenyataan terhadapnya itu daripada laman media sosialnya. Sebelum ini, Peguam Muhyiddin mengeluarkan surat tuntutan kepada Anwar bagi mendesak Perdana Menteri menarik balik kenyataannya yang antara lain menggambarkan hutang Penoraka Felda
tidak pernah dijelaskan meski telah pun dibuat pengumuman. Bagaimanapun, Anwar membalas dengan menuduh Muhyiddin memutar belit kenyataannya dan menuntut agar Muhyiddin memohon maaf kerana mengambil kenyataan itu secara luar talian. Luar talian pula, luar konteks. Anwar menuntut pampasan Rm 200 juta daripada Muhyiddin atas tindakannya itu. Pegum Anwar juga menuntut Muhyiddin menarik balik surat tuntutannya dan jika tidak, mereka mengancam akan memulakan tindakan undang-undang. Dalam penegasannya, Anwar mendakwa bahawa kerajaan PN pimpinan Muhyiddin gagal menyediakan sebarang peruntukan dalam belanjawan 2021 dan 2022 untuk menyelesaikan isu hutang Felda sebagaimana diumumkan sebelum itu. Perdana Menteri berpegang kepada fakta bahawa hanya dalam belanjawan madani tahun ini saja barulah peruntukan Rm 990 juta disediakan sebagai bayaran awal untuk menyelesaikan hutang tersebut. Bagaimanapun, di sebalik kesibukan menghadapi PRN 6 negeri, Muhyiddin nampaknya lebih dulu mengemukakan saman terhadap Anwar di mana samannya itu difailkan semalam. Meneliti kemelut ini, apa yang menjadi pertikaian hanyalah tentang siapa yang sebenarnya menyelesaikan hutang peneroka Felda itu. Memang pengumuman mengenai pelupusan hutang Felda dibuat oleh Muhyiddin, tetapi ia tidak disertai dengan pembayaran atau wang dan sebab itu tiada peruntukan dimasukkan dalam belanjawan 2021 dan 2023. Hanya apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, barulah peruntukan pembayaran itu dimasukkan dalam belanjawan dan pengumuman pelupusan hutang itu dibuat sekali lagi. Dalam hal ini, menurut tulisan bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin, iaitu Marzuki Mohammed, beliau sendiri mengakui peruntukan kewangan itu tidak dimasukkan dalam belanjawan. Kerana katanya Muhyiddin telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Ogos 2021. Jadi, kenapa Muhyiddin hendak marah dan mahu menyawan Anwar, sedangkan bekas pegawainya sendiri mengakui memang pembayaran tidak dilakukan? Soalnya, kenapa selepas meletakkan jawatan, Muhyiddin tidak pernah membangkitkan tentang perkembangan hutang peneroka Felda itu? Bukankah Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz masih kekal sebagai Menteri Kewangan selepas beliau meletakkan jawatan? Lebih daripada itu, selepas meletakkan jawatan, selain kerajaan dan anggota kabinet adalah barisan yang sama, tidakkah Ismail Sabri Yaakob yang mengambil alih jawatan Perdana Menteri adalah pilihan Muhyiddin sendiri? Kenapa beliau tidak pernah bertanya kepada Ismail Sabri atau Tengku Zafrul dan tiada pula membangkitkannya di Parlimen? Sepatutnya apabila Anwar bercakap sekali lagi tentang pelupusan hutang Felda serta melakukan pembayaran dengan penerbitan sukuk, Muhyiddin wajar berbangga kerana usaha awal beliau telah disempurnakan akhirnya oleh Perdana Menteri ke-10. Apa yang Muhyiddin mahu sebetulnya? Hutang diselesaikan dan peneroka Felda dibebaskan daripada beban hutang, atau ingin namanya dijajah serta disebut ke sana sini dalam isu tersebut? Tidak cukupkah dengan catatan malaikat yang mungkin menulis beliau sebenarnya telah berkongsi pahala dengan Anwar dalam berbuat kebaikan kepada peneroka Felda yang masih miskin dan susah itu? Ditulis oleh Sahbudin Hussein 29 Julai 2023. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Apa pendapat Anda tentang cadangan daripada sabudin.com ini yang mahu supaya atau mencadangkan supaya tidak bolehkah Muhyiddin berkongsi pahala dengan Anwar? Kita jumpa lagi. Bye-bye.